Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al as-sa'ba idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini sesi pengajaran Pendidikan Islam tahun 5. Pada kali ini kita akan belajar bidang sirah. Okey, di bawah tajuk Hijrah Membawa Rahmat, unit yang pertama. Okey, murid-murid semua boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 muka surat 134. Okey. Sirah. Okey. Perhati dan fikirkan. Okey. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Okey, maksud hijrah ialah perpindahan. Okey, daripada satu tempat ke satu tempat. Okey. Ataupun daripada keadaan yang berubah, keadaan daripada yang biasa kepada yang lebih baik. Cuba tengok dalam gambar ini. Ni gambar pertama, dia pindah barang. Okey, kemudian dia sampai ke tempat yang baru. Okey, ni berpindah lah. Okey. Ataupun dalam situasi yang kedua ini, dia termenung dekat situ, termenung seorang-seorang. Okey, keadaan dia begitu. Bila dipindahkan, dia berubah. Maksud yang kedua ni, dia berubah perangai. Maksudnya ketika mengajar, sebelum ni dia muka murung, tiba-tiba dia sudah berubah keadaan lebih baik. Bila guru tanya soalan, dia boleh jawab, ya saya. Itu maksud berpindah. Itu bermaksud hijrah. Okey. Boleh faham sekarang ini? Okey. Kita pergi kepada muka surat 135. Okey. Faktor utama berlakunya hijrah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Okey, berlakunya hijrah ni disebabkan apa? Suruhan Allah. Allah suruh Nabi Muhammad pergi berhijrah. Jadi Nabi Muhammad akur dan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad berhijrah, jadi Nabi Muhammad pergi berhijrah. Okey. Hijrah Nabi Muhammad ni pula apa maksud? Okey. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad bermaksud apa? Perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam. Umat Islam dekat sini bermaksud yang mengikut Nabi bersama-sama, menyertai Nabi Muhammad bersama-sama dalam hijrah tersebut. Okey, dari Mekah ke Madinah. Okey, itu maksud hijrah. Okey, apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah ini? Apa maksud hikmah? Hikmah ni sebab kenapa Allah suruh Nabi Muhammad pergi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Kenapa? Mekah tu tak okey ke kalau Nabi Muhammad tinggal di sana? Kenapa Kenapa Allah suruh Nabi Muhammad pergi berhijrah? Okey. Cuba lihat di sini. Yang pertama sekali, agama Islam semakin berkembang di bumi Mekah. Masa Nabi Muhammad tinggal di Mekah, Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam, jadi umat Islam yang tinggal di Mekah semakin ramai. Okey. Semakin banyak orang yang memeluk Islam kerana tertarik dengan keindahan ajaran Islam. Jadi bila Nabi Muhammad tinggal di Mekah, ramai orang yang tertarik dengan Islam, jadi ramai orang yang peluk Islam. Jadi Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah nak sebarkan Islam pula di bumi Madinah. Okey, begitu. Yang kedua, situasi ini mengakibatkan musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam. Okey, dia penduduk di Mekah ni ada yang Islam, ada yang juga bukan Islam. Okey, yang bukan Islam ni ialah musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni mereka ni suka menyembah berhala, menyembah patung. Padahal Islam melarang perbuatan tu. Jadi mereka musyrikin Mekah ni rasa cemburu, rasa geram, rasa iri hati sebab ramai penduduk Mekah yang banyak yang peluk Islam, semakin ramai. Jadi mereka rasa tergugat. Musyrikin Mekah ni rasa tergugat, mereka rasa
Musyrikin Mekah musyrikin yang tinggal di Mekah ni makin sikit sebab ramai yang penduduk Islam. Jadi mereka rasa terpegat, rasa geram. Jadi mereka cuba nak sekat dakwah Islam di bumi Mekah. Jadi mereka cuba menggunakan kekerasan. Okey, keadaan itu menyebabkan Nabi Muhammad terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey, itu sebab yang kedua. Yang ketiga, umat Islam menerima ancaman dan siksaan. Umat Islam kena siksa, kena ugut dengan musyrikin Mekah. Sehingga ada dalam kalangan mereka dibunuh dengan kejamnya. Ada di kalangan umat Islam yang kena bunuh dengan kejam. Dipaksa, disiksa suruh keluar daripada Islam. Sebab dengki kepada Islam, golongan musyrikin Mekah ini. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian. Dipulaukan ni maksudnya sebarang bantuan ataupun makanan yang mana bekalan makanan tu ada dari pihak musyrikin Mekah, mereka takkan bagi kepada penduduk Islam. Contohnya ada di kalangan musyrikin Mekah ni dia berniaga, bekalan makanan ada pada mereka. Jadi mereka pulaukan golongan Islam, mereka tak jualkan makanan itu kepada orang Islam. Dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan dan dilemparkan fitnah. Fitnah ni macam-macam lah, cacian, makian macam-macam. Begitulah. Jadi Islam walaupun semakin ramai menerima tekanan yang cukup hebat daripada golongan musyrikin Mekah. Okey. Yang keempat, kehidupan ketika itu sangat perit sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Keadaan masa itu sangat teruk sebab musyrikin Mekah ni walaupun bilangan mereka sikit tapi mereka sangat kuat. Mereka menyiksa penduduk Islam dan menyebabkan umat Islam ketika itu sangat tertekan. Dan keadaan itu menyebabkan Allah membenarkan Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Maksudnya membawa semua penduduk Islam yang berada di Mekah berpindah ke Madinah supaya mengelakkan lagi daripada lagi teruk disiksa oleh kaum musyrikin Mekah. Okey, seterusnya pelawaan penduduk Madinah juga menjadi satu daripada faktor Nabi Muhammad SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah. Pelawaan maksudnya dengan keadaan penduduk di Mekah pada ketika itu disiksa, dicaci, dihina oleh penduduk musyrikin Mekah, ditindas. Keadaan ni sampai berita itu kepada penduduk Madinah. Penduduk di Madinah ni, penduduk Islam di Madinah ni dengar bahawa penduduk Islam di Mekah ni ditindas oleh musyrikin Mekah. Jadi penduduk di Madinah ni mengajak Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah supaya keadaan di Madinah ni aman damai, tak berlaku lagi siksaan, peperangan dan sebagainya, disiksa dengan begitu teruk sekali. Jadi umat Islam kalau tinggal di bumi Madinah aman damai, tak ada lagi siksaan, tak ada lagi cacian, fitnah dan sebagainya. Jadi bila Nabi Muhammad dengar penduduk Madinah mengajak Nabi Muhammad untuk datang ke Madinah, jadi Nabi Muhammad pun semakin bersemangat dan itulah salah satu faktor ataupun sebab yang menyebabkan Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah. Okey. Yang terakhir sekali, para sahabat berhijrah ke Madinah secara berperingkat dan secara rahsia agar tidak diketahui oleh musyrikin Mekah. Okey. Para sahabat nak berhijrah dari Mekah ke Madinah tak boleh secara terbuka. Kena senyap-senyap. Perancangan ni diteliti, diketuai oleh Nabi Muhammad supaya penduduk musyrikin Mekah tak tahu pergerakan Nabi Muhammad untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sembunyi. Kalau musyrikin Mekah tahu, jadi pergerakan ataupun Nabi Muhammad untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni tak jadilah sebab disekat oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi apa rancangan Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad bergerak secara berperingkat. Maksudnya bukan semua sekali satu grup, satu kumpulan tu bergerak sekali. Tak. Berperingkat sikit-sikit dan bergerak pada waktu tengah malam. Bukan waktu siang, waktu tengah malam. Sebab waktu tengah malam ni musyrikin Mekah dah tidur. Kaum musyrikin Mekah dah tidur, jadi mereka takkan sedar pergerakan Nabi Muhammad untuk memulakan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bergerak waktu tengah malam dan bukan melalui laluan yang biasa dilalui oleh
laluan utama yang dilalui oleh Mekah ke Madinah tu bukan laluan utama yang Nabi Muhammad bergerak. Okey, Nabi Muhammad bergerak ke laluan yang lain supaya tak diketahui oleh musyrikin Mekah. Itu nanti kita akan belajar dalam sesi yang seterusnya insya-Allah. Jadi, di sini kita belajar sudah yang pertama sekali apa maksud hijrah? Maksud hijrah di segi bahasa lah, iaitu berpindah. Yang kedua kita belajar apakah sebab Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah? Sebab apa? Sebab diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita juga belajar apakah hikmah di sebalik peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Okey. Buat masa sekarang, buat masa kini kita belajar tiga dahulu berkaitan mengenai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Batang Mekah ke Madinah. Untuk sesi pembelajaran seterusnya kita akan belajar nanti. Insya-Allah nanti kita akan belajar bagaimana peristiwa pergerakan Nabi Muhammad untuk berhijrah daripada Mekah dan ke Madinah. Okey, di muka surat 136 nanti kita akan belajar nanti. Okey, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian diketuai oleh apakah peristiwa yang berlaku ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah. Okey, pergerakan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian apa peristiwa yang berlaku ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, dan juga apakah kepentingan peristiwa hijrah kepada umat Islam utamanya, dan juga iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita akan belajar di sesi pembelajaran yang akan datang. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita dapat mengetahui yang pertama sekali apakah maksud hijrah dari segi bahasa. Yang kedua, apakah sebab berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faktor utamanya ialah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga kita belajar apakah maksud hijrah Nabi Muhammad SAW itu. Dan yang keempat kita belajar apakah hikmah yang berlaku di sebalik peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah. Saya harap kamu semua boleh faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.